Janjikan tadilah kita nak juga mengupas bagaimana dalam situasi PKPP sekarang ini ada peniaga-peniaga yang terjejas pendapatannya akibat daripada berlakunya PKP sehingga tidak ada sale. Selepas daripada PKPB diumumkan, selepas daripada PKPP diumumkan, sektor ekonomi sudah pun mula dibuka, jadi peniaga-peniaga ini mula merangkak kembali, panjat kembali untuk mengukuhkan ekonomi, terutamanya ekonomi dalam bidang domestik. Dan pada 18 Julai yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun melancarkan kempen beli barangan Malaysia yang mana dalam penjanaan sendiri telah memperuntukkan sebanyak 20 juta ringgit untuk kita mencapai hasrat supaya kita dapat memperkemaskan dan juga memperkukuhkan ekonomi domestik. Jadi untuk kita mengupas tentang perkara ini, bersama saya di studio adalah Encik Nordin Muhammad, merupakan salah seorang aktivitis kemasyarakatan dan juga yang lebih faham bagaimana melihat industri kecil dan sederhana khususnya dan juga PKS ini menghadapi kesukaran sewaktu PKP dan juga nak panjat balik tangga kejayaan selepas PKPP. Jadi kalau kita lihatlah, beli barangan tempatan, kukuh ekonomi domestik, dan juga macam saya cakap tadi, kempen beli barangan Malaysia telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Komen Tuan sendiri. Okey, saya setuju sangat-sangatlah kempen Buy Malaysian yang mana telah dilancar oleh PM kita, yang mana ia dapat menyekat pengeluaran wang keluar negara. Itu yang penting. Kalau saya ni sebagai seorang pengusaha pasar raya BMF di Kampung Baru, mana 99% daripada produk yang kami jual adalah produk IKS, produk buatan Malaysia. Ada 1% tak sampai 1% produk yang kita import dari luar negara lah, macam Indonesia dan Thailand. Jadi kalau kita lihat senario yang berlaku sebelum PKP, semasa PKP dan selepas PKP dan sekarang kita berada dalam fasa PKPP, ada sesuatu yang berubah, iaitu kuasa beli pengguna tersebut. Kalau dulu semua orang macam dia nak kata tak ada masalah berbelanja, itu tidaklah begitu, tetapi berani lagi untuk berbelanja dan juga kuasa beli itu tinggi. Tetapi pada waktu PKP, kesukaran berlaku, ada yang terjejas dari segi ekonomi menyebabkan kuasa beli itu jatuh. Jadi selepas daripada PKPP, masyarakat seolah-olah melihat keadaan ini berhati-hati untuk membeli. Jadi kuasa beli itu semakin menurun dan naik sedikit, tak seperti sebelum PKP. Sebelum PKP. Jadi bagaimana untuk kita meyakinkan pengguna supaya pengguna dan pihak pembeli ini perlu untuk menyokong produk-produk tempatan terutamanya dalam memastikan putaran ekonomi itu kembali kukuh di Malaysia? Okey, dia tentang soalan tu boleh ulang sekali. Apa yang perlu dilakukan oleh peniaga untuk memastikan kuasa beli pengguna ni ada keyakinan untuk terus membeli barangan buatan Malaysia? Okey, macam saya di Pasar Raya Angkasa Al-Alham mana kita buat satu konsep yang kita buat penghantaran terus ke rumah. Ini salah satu strategi kita lah. Mana kita ada buat bisnes online, kita buat penghantaran. Pasal bila masa PKP tu, bulan 3, bulan 4, bulan 5 tu memang kita Pasar Raya Angkasa Al-Alham ni satu pasar raya yang berdekatan dengan Pasar Coket. 100 meter. Dekat sangat. So bila PKP ni, kita berniaga dalam keadaan yang agak tertekan. Masa laluan masuk ke pasar raya kami ada 3-4 pos kawalan. So kita berniaga pun agak memang memeritkanlah. Dan 2 minggu masa lockdown di Coket, kedai kita, pasar raya saya pun tutup juga. Apabila pasar raya ditutup, ia memberi kesan 100% terhadap kedai. Selaku pengusaha, pengurusan staf pertama adalah dan juga bagaimana nak menguruskan barang-barang yang ada dan stok yang ada di pasar raya tersebut. Khususnya stok-stok barangan yang dah nak expired pada waktu itu, macam mana? Okey, bila PKP ni bulan 3, bulan 4, bulan 5, mana bulan 6 kita buka balik, memang kita banyak cek banyak stok kita yang dah expired. Kalau pasar raya saya ada lebih kurang ada 2,000 lebih, hampir 3,000 SKU produk. Ada dekat 3,000 item produk. So kita kena cek satu persatu lah. Mana dalam 3,000 tu lebih kurang dalam 80% produk halal Quran Muslim. So ada 20% yang kita ada campur-campur sikit lah. Mana kita saya difahamkan kempen Buy Muslim First dilancarkan dan juga
apabila kempen Buy Muslim First dilancarkan, saya tertanya-tanya, mesti fokus perniagaan itu kepada barangan Muslim dan juga penggunanya juga Muslim. Jadi macam mana nak pastikan pengguna bukan Muslim juga berada dalam market Buy Muslim First? Sebab tu kita pasar raya kita pasar raya BMF. Tapi kita bukan 100% produk halal Muslim. Kita 80% produk halal Muslim, 20% kita ada campur-campur sikit lah. So itu antara strategi kita untuk menarik pelanggan-pelanggan yang bukan Muslim untuk datang ke pasar raya kami. Jadi, apabila dilancarkan juga kempen Buy Muslim First itu, kesan kepada pengguna dan juga peniaga itu bagaimana? Okey, saya secara jujur saya nak jelaskanlah yang Buy Muslim First ni panas pada 2019. Tapi 2020 ni ada agak sejuk sikit. Saya pada 1/1/2020 mana kita lancarkan kempen Buy Muslim First di Buy Muslim First 2020 di pasar raya kami. Dan kalau kita lihat juga lah waktu PKP, semua peniaga sudah belajar untuk berniaga melalui medium platform dalam talian. Macam Encik Nordin cakap tadilah. Jadi macam mana kita nak memperkasakan platform dalam talian ini kepada peniaga-peniaga IKS dan juga PKS ini, kerana kita faham mereka ini semua kadang-kadang latar belakangnya bukan dari latar belakang yang dalam bidang teknologi yang advance. Online. Kita ada satu tim banyak yang kata-kata orang muda lah, orang 20-an yang baru lepas grade, dia ada kepakaran dalam bisnes online ni. Kalau benda ni kita tak boleh agak offline, mana kita offline seiring dengan online. Itu dia. Pasal sekarang banyak orang order barang online. Perubahan teknologi itu menyebabkan kita perlu bergerak supaya kita dapat menjana semula dan memperkukuhkan ekonomi domestik khususnya. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Nordin. Selepas ini kita